Shalom saudara-saudari sekalian, marilah bersedia untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Selepas itu umat Israel berdoa demikian, Ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya Tuhan. Engkau menciptakan bintang dan seluruh angkasa. Engkau menjadikan darat dan laut serta segala isinya. Engkau memberikan hidup kepada semuanya. Segala kuasa di langit bersembah sujud kepadamu. Mereka berlutut dan tunduk kepadamu. Sekarang masa untuk pujian dan penyembahan. Oke, sebelum kita mula present worship kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada Engkau sekali lagi kami dapat bersama-sama beribadah secara online ya Bapa. Tuhan, kami tahu Tuhan ada menyertai kami Tuhan dari awal hingga akhir. Kiranya kami dapat merasakan hadirat Engkau ya Bapa, dan kami akan dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui lagu pujian dan penyembahan kami ya Bapa Tuhan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan, agar apapun yang berlaku di dunia ini sekarang ya Bapa, kiranya Engkau akan terus memberikan ketenangan, Engkau yang akan terus memberikan kami sukacita ya Bapa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah musuh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya.
Mari kita terus dalam keadaan kita menyembah Tuhan. Kita naikkan penyembahan ini sebagai syukuran kita pada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai kita pada setiap masa. Kita siapkan hati kita untuk menaikkan penyembahan ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. 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 Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya,
cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Tuhan, terima kasih atas pujian dan penyembahan di Tuhan yang sebentar tadi kami naikkan. Kami mau bersyukur kepada Engkau setiap apapun yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Cabaran-cabaran, dugaan-dugaan di dunia ini yang Tuhan yang mematangkan kami ya Bapa Tuhan, yang lebih menguatkan iman kami kepada Engkau. Kiranya Engkau terus memakai kami Tuhan, Engkau memakai hidup kami untuk menyatakan kemuliaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Pembacaan berbalas diambil daripada Mazmur 16. Peliharakan aku ya Allah, aku bernaung kepadamu. Wahai rohku, kau telah berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tiada kebaikan bagiku selain Engkau. Dan orang saleh di bumi ini, merekalah manusia terpuji yang membuatku sukacita. Orang yang menyembah Tuhan lain akan berganda deritanya. Aku tidak akan menerima persembahan minuman korban darah daripada mereka, dan tidak akan menyebut nama mereka. Ya Tuhan, Engkaulah warisan dan cawanku, Engkau memberiku rezeki untuk hidup. Garis ukur terjatuh bagiku di tempat yang indah, sesungguhnya warisan pusakaku sungguh baik. Aku memuji Tuhan yang telah membimbingku, sesungguhnya pada waktu malam suara hatiku juga mengajarku. Aku sentiasa menurut panduan Tuhan, Dia ada di sisi kananku, aku tidak akan goyah. Maka hatiku bersukacita dan lidahku bergembira. Jasadku juga akan tentram dalam harapan, karena Engkau tidak akan meninggalkan rohku di alam maut, dan Engkau tidak akan membiarkan orang suci mereput. Engkau akan menunjukkan aku jalan hidup, di hadirat-Mu sepenuh bahagia dirasai, di tangan kanan-Mu nikmat dikecapi selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sama seperti dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Pembacaan Alkitab diambil daripada Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga 31. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah orang Israel berpatah balik dan berkemah di hadapan Pi Hahirot di antara Migdol dengan laut. Mereka harus berkemah di tepi laut di hadapan Baal-Zefon. Fir'aun akan berkata, tentu orang Israel sudah tersesat di negeri ini. Gurun mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia mengejar mereka. Kemuliaanku akan dinyatakan melalui Firaun dan seluruh pasukannya, sehingga warga Mesir tahu bahwa aku adalah Tuhan." Maka orang Israel pun melaksanakan hal itu. Ketika dikabarkan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu sudah lari, maka berubahlah pikiran Firaun dan para pegawainya terhadap bangsa itu. Mereka berkata, "Apakah yang telah kita lakukan ini? Kita melepaskan orang Israel daripada perhambaan kita." Lalu dia mempersiapkan segala hartanya dan membawa pasukannya bersama-samanya. Dia membawa 600 rata pilihan serta kesemua rata yang ada di Mesir, lengkap dengan para perwira yang mengepalai kesemuanya. Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir, sehingga dia mengejar orang Israel. Sementara itu, orang Israel bergerak dengan semangat yang tinggi. Orang Mesir mengejar mereka dengan semua kuda dan rata Firaun dan dengan pasukan tentara berkuda.
Mereka hendak menyusul orang Israel yang sedang berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot berhadapan dengan Baal-Zefon. Ketika Firaun sudah dekat dan orang Israel melayangkan pandang mereka, kelihatanlah betapa warga Mesir bergerak menyusul mereka. Maka orang Israel menjadi sangat ketakutan, lalu mereka berseru kepada Tuhan. Kata mereka kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami pergi untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau lakukan ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah di Mesir telah kami katakan kepadamu, jangan ganggu kami, biarlah kami menghambakan diri kepada warga Mesir. Lebih baik kami menjadi hamba kepada orang Mesir daripada mati di gurun ini." Lalu kata Musa kepada bangsa itu, "Jangan takut, tetaplah berdiri dan lihatlah penyelamatan daripada Tuhan yang akan diberikannya kepadamu pada hari ini. Kerana selepas ini, warga Mesir yang kamu lihat kini tidak akan kamu lihat lagi buat selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam sahaja." Firman Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru kepadaku? Suruhlah orang Israel marah ke hadapan. Kemudian engkau angkatlah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Sementara aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka akan bergerak mengikuti orang Israel. Kemuliaanku akan dinyatakan kepada Firaun dan seluruh pasukannya, atas segala ratanya dan pasukan berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada waktu kemuliaanku dinyatakan kepada Firaun, segala ratanya dan pasukan berkudanya." Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan pasukan Israel berpindah ke belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, di antara pasukan Mesir dengan pasukan Israel. Awan itu menimbulkan kegelapan di satu sisi dan cahaya di sisi yang lain pada malam hari, sehingga semalaman itu pasukan Mesir tidak dapat menghampiri pasukan orang Israel. Kemudian Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan Tuhan menguakkan laut dengan angin timur yang keras semalam-malaman itu, sehingga membuat dasar laut untuk menjadi tanah yang kering. Air pun terbelah. Lalu masuklah orang Israel ke tengah laut dengan berjalan di tanah yang kering, sementara air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Warga Mesir mengejar dan mengikuti mereka ke tengah laut, semua kuda Firaun, ratanya, dan pasukan berkudanya. Menjelang pagi, Tuhan menatap pasukan orang Mesir dari dalam tiang api dan awan, lalu mengacau pasukan warga Mesir itu. Dia melepaskan roda-roda rata mereka sehingga berat untuk dikemudikan. Kata orang Mesir, "Mari kita lari daripada orang Israel, kerana ternyata memang Tuhan yang berperang melawan Mesir untuk mereka." Firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik melanda orang Mesir, segala rata mereka dan pasukan berkuda mereka." Musa pun mengulurkan tangannya ke atas laut, lalu pada waktu fajar terbit, kembalilah air laut ke tempatnya seperti sedia kala. Sementara orang Mesir berlari ke arah air itu. Demikianlah Tuhan menghempaskan orang Mesir di tengah laut. Air itu kembali lalu menutupi segala rata dan pasukan berkuda, yaitu seluruh pasukan Firaun yang mengikuti orang Israel masuk ke laut. Tiada seorang pun dalam kalangan mereka yang terselamat. Sebaliknya, orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut, dan air itu menjadi seperti tembok di sebelah kanan dan kiri mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel daripada tangan warga Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat warga Mesir mati terdampar di pantai laut. Ketika orang Israel melihat betapa besarnya kuasa yang ditunjukkan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah umat itu kepada Tuhan. Mereka pun percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari sekalian, Shalom. Sangat bersyukur dapat berkumpul dengan Anda semua di Kebaktian Maya pada malam ini. Hari ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk, hikmat di balik kesusahan,
yang berdasarkan bacaan hari ini yaitu Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga 31. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di syurga, berilah kami hikmat dan juga kebijaksanaan supaya dapat memahami segala firman-Mu yang telah disampaikan pada malam ini. Bantulah kami supaya dapat mengikut kehendak-Mu dalam kehidupan kami semua melalui nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Berdasarkan bacaan pada hari ini, kita semua dapat tahu bahawa petikan ini sedang menggambarkan peristiwa di mana orang Israel dikejar oleh tentera Mesir apabila mereka ingin keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahawa orang Israel sudah dihamba di Mesir untuk suatu tempoh yang sangat lama dan panjang, dan Tuhan telah mengurniakan ataupun memberi orang Israel Nabi Musa supaya beliau dapat memimpin mereka keluar daripada perhambaan di Mesir. Dan perkara ini telah berlaku dan juga direalisasikan melalui tangan Tuhan sendiri. Dan kita dapati bahawa Raja Mesir sanggup melepaskan orang Israel keluar dari Mesir kerana dia mengalami 10 malapetaka yang diturun oleh Tuhan. Dan yang kali terakhir, yang ke-10 ialah setiap orang ataupun ternakan yang sulung itu akan dibunuh, dan itu menyebabkan kebanyakan orang Mesir dan juga ternakan mereka yang sulung itu mati, kecuali orang Israel yang menandai pintu mereka dengan darah domba. Dan peristiwa itu telah memaksa Firaun ataupun Raja Mesir untuk melepaskan mereka. Tetapi apabila mereka sudah sampai dekat dengan Laut Merah dan mereka bertetap di sana, yaitu orang Israel, tapi Raja Mesir itu berkeras hati dan menyuruh tenteranya untuk mengejar supaya membunuh mereka semua yang di tepi Laut Merah itu. Dan pada hari ini, apakah kaitan dengan tajuk saya? Kita tahu bahawa masa ini kita semua dilanda wabak, yaitu COVID-19, dan semua orang amat dalam keadaan yang tidak tertentu, dan juga dari segi mental pun sudah dipengaruhi, dan malah dari segi fizikal dapati banyak orang telah mati kerana wabak ini. Dan daripada bacaan hari ini kita dapati apabila orang Israel sampai di tepi pantai Laut Merah tersebut, mereka dapati bahawa di belakang ada kumpulan tentera Mesir yang sebegitu besar sedang mengejar mereka dan mahu membunuh mereka. Dan pada masa itu ada setengah orang Israel mulai merungut. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, "Kenapa kamu bawa kami semua keluar daripada Mesir? Lagi bagus saya hambakan saya sendiri di Mesir dan tidak berkubur di tepi Laut Merah." Nah, di sini kamu boleh nampak apabila kesusahan itu melanda orang Israel, mereka mulai berasa takut dan mula hilang kepercayaan kepada Allah yang sepatutnya sudah berjanji akan membebaskan mereka daripada tangan orang Mesir. Dan ini juga mungkin merupakan satu soalan kepada kita pada saat ini juga. Kenapakah COVID-19 melanda pada masa ini? Ataupun mungkin sekarang saudara dan saudari, mungkin kamu sedang mengalami sesuatu kesusahan
Dan kamu bertanya juga, kenapa saya mengalami ini semua? Sebelum itu, saya ingin mengajak semua untuk berfikir, apakah yang Anda faham tentang kesusahan? Bagi kamu, apa itu kesusahan? Mungkin ada sesetengah orang berfikir bahwa kesusahan itu adalah sesuatu yang dibalas kerana kami ataupun sesetengah orang telah buat salah pada masa dahulu dan sekarang ditimpa balasan. Itu dari pandangan agama-agama timur, dan terutamanya ini telah menyerap juga dalam fikiran dan golongan Kristen juga. Mereka anggap ini sebagai karma. Kesusahan itu adalah satu karma kerana ini berlaku sebab saya telah buat salah. Tetapi apakah ajaran Alkitabiah tentang kesusahan? Dan di sini Petrus berkata bahwa cobaan dan juga kesusahan yang ditimpa adalah kerana untuk menguji iman kita semua. Di surat Petrus yang pertama pasal 1 ayat 7, dia berkata, segalanya ini yang merupakan kesusahan adalah untuk menguji imanmu yang lebih berharga daripada emas, kerana emas tetap musnah walaupun telah diuji dengan api. Dan inilah definisi yang Alkitabiah tentang kesusahan. Kesusahan yang ditimpa pada kita semua ini bukan kerana perbuatan salah yang kita pernah lakukan, tetapi adalah satu ujian yang menguji kepercayaan dan juga tahap iman kita. Dan seterusnya, melalui kesusahan kita dapat mengenali siapanya Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita pun akan bertanya, di manakah Tuhan apabila kesusahan melanda? Di manakah Tuhan sekarang apabila kita dilanda wabak COVID-19? Tetapi kita harus tahu bahawa Tuhanlah yang berkuasa atas segalanya di dunia ini, termasuk segala kesusahan yang ditimpa dan termasuk juga COVID-19 yang kita hadapi sekarang. Tuhan berkuasa atas semuanya. Kerana mengikut bacaan tadi, Tuhan sendiri yang meneguhkan satu perkara. Di ayat 4 dia berkata, Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga dia mengejar mereka. Kemuliaanku akan dinyatakan melalui Firaun dan seluruh pasukannya, sehingga warga Mesir tahu bahawa akulah Tuhan. Dan ayat di belakang itu, dan seluruh warga akan tahu bahawa akulah Tuhan, sering digandakan ataupun digunakan di sepanjang tulisan di dalam Perjanjian Lama. Dan ayat ini yaitu supaya mereka tahu bahawa saya ialah Tuhan, menunjukkan bahawa ketuhanan ataupun kekuasaan, sovereignty Tuhan ke atas semua. Kerana saya adalah Tuhan, Dia yang berkuasa atas semua. Dan di sini ada satu soalan juga. Kenapakah Tuhan ingin mengeraskan hati Firaun? Mungkin ada orang akan rasa, adakah Tuhan yang menyebabkan Firaun itu membuat salah? Adakah Tuhan itu penyebab orang buat salah? Tidak. Di sini kenapa Tuhan berkata bahawa Dia akan mengeraskan hati Firaun? Kerana hati Firaun sudah dikeras sebelumnya. Maksudnya hati Firaun sudah dikeras oleh dia sendiri. Dari dulu apabila Tuhan mengutus Nabi Musa untuk menyeru Firaun untuk melepaskan orang Israel, tetapi dia enggan. Dia yang sendiri keras hati. Oleh itu, sekarang Tuhan
menyempurnakan kehendaknya. Itu kalau dia nak keraskan hati, oke, saya keraskan hati kamu terus. So daripada situ kita boleh nampak Tuhan juga berkuasa atas hati orang. Kalau orang itu keras kepala dan ingin teruskan kehendaknya sendiri, maka Tuhan juga akan biarkan dia begitu. Karena Tuhan telah memberi dia banyak kali dan banyak peluang untuk berubah, tetapi dia enggan. Oleh itu Tuhan bagi juga dia berbuat jahat, supaya dia akan mengadil orang yang jahat itu dengan saksama. Dan ini akan menunjukkan kekuasaan dan ketuanan Tuhan atas segalanya. Nah seterusnya di Yesaya pasal 46 ayat 10, Yesaya telah merekodkan apa yang Allah berbicarakan tentang sendiri. Dia berkata, akulah yang memberitahukan akhir sesuatu sejak awalnya, dan hal-hal yang belum terjadi sejak zaman dahulu. Firmanku, rancanganku akan terlaksana, aku akan melakukan segala kehendakku. Tuhan mempunyai kebebasan untuk melakukan segala kehendaknya, kerana dialah pencipta alam ini. Mungkin kita akan rasa tidak puas hati, kenapa Tuhan begitu? Kenapa saya tidak boleh buat kehendak saya, tetapi Tuhan? Kerana kita mesti tahu bahwa kita hanya ciptaan. Kita ada limitasi tentang diri sendiri. Kita tidak tahu bahwa segala dari perbuatan Tuhan. Maka Tuhanlah dia sendiri yang berkuasa, sebab dia yang mencipta kita semua. Dan mengapakah Tuhan membenarkan kesusahan melanda kehidupan kami, kehidupan kita semua? Sebab pertama ialah Tuhan membenarkan kesusahan melanda kerana agar kita dapat meletakkan kepercayaan kepadanya untuk membebaskan kita. Adakah kita selalu meletakkan kepercayaan kita atas kepada Tuhan, dan kita percaya bahawa dia akan membebaskan kita daripada semua yang jahat? Adakah kita percaya itu? Di ayat 19 dan 20 kita boleh tengok bahawa Tuhan telah mengutus malaikat untuk berjalan di depan mereka dan juga awasi mereka di belakang. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka, di antara pasukan Mesir dan pasukan Israel. Inilah keperluan yang telah dibekalkan oleh Tuhan apabila kita dilanda kesusahan. Tuhan akan memberi kita apa yang diperlukan, seperti apa yang ditulis di dalam ayat 19 hingga 20. Kita tahu bahawa Tuhan telah mengutus malaikat Allah untuk menjaga orang Israel dan menjadi pembahagi di antara tentera Mesir yang di belakang dan orang Israel di depan. Nah, ini adalah keperluan yang diberi oleh Tuhan. Dan mengikut Paulus, dia belum berkata, cukuplah kasih kurniaku bagimu, kerana kekuatanku menjadi sempurna dalam kelemahan. Kerana dalam petikan ini sebenarnya Paulus mengalami satu kesusahan. Dia 3 kali berdoa supaya kesusahan ini diambil dari Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab doa dia lagi. Tetapi apa yang dia faham daripada sini ialah dia tahu bahawa walaupun dia berada dalam kesusahan, tetapi dia tahu cukuplah kasih kurnia Tuhan bagi dia. Maka sama juga dengan kita. Adakah kita percaya bahawa kasih kurnia Tuhan cukup untuk kita apabila kita dilanda kesusahan? Dan seterusnya, kita patut juga dan harus mengikut arahan Tuhan, sama ada berdiam ataupun melakukan langkah yang bersesuaian. Di sini apabila orang Israel merungut
mereka akan bakal mati kerana dikejar oleh orang Israel. Apakah jawapan Musa? Musa berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu hanya perlu berdiam sahaja. Dan selepas itu ayat 16, Tuhan pun ayat 15 dan 16, Tuhan memberitahu Musa supaya suruh orang Israel marah ke depan dan juga menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya, hulur tangannya ke atas laut dan belahkan air sehingga orang Israel dapat berjalan di tempat yang kering di tengah laut. Nah, ini adalah cara Tuhan, macam mana Dia ingin membebaskan kita. Kadang-kadang apabila kita dilanda kesusahan, kita perlu menunggu. Dan juga kita jangan terlalu khawatir. Ketika kita sudah berdoa dan juga diberi jaminan melalui firman Tuhan, maka kita mesti tenang dan juga mengikut apa yang telah disuruh oleh Tuhan. Bukan maksudnya kita tidak buat apa-apa, duduk, tetapi berdiam diri di sana bermaksudnya kita jangan terlalu runsing dan jangan terlalu panik, tetapi tenangkan diri dan juga dengarlah apa arahan Tuhan kepada kita semasa kita melanda kesusahan. Seperti ada lagi satu insiden di mana Yosua apabila mereka sudah masuk ke dalam tanah yang dijanji itu, Tuhan memanggil dia untuk mengepung kota Yeriko. Dan dengan mengepung kota Yeriko selama 7 hari dengan berjalan mengelilinginya, dan hari terakhir mereka terus membunyikan trumpet itu, dan maka bangunan kota itu runtuh. Dan di situ kita boleh nampak, kamu boleh tengok, kadang-kadang cara Tuhan ataupun perintah Tuhan kepada kita agak special, tetapi kita hanya perlu mengikut arahannya. Apabila kita mengikut arahannya, maka kita akan dibebaskan daripada kesusahan. Jadi, apabila kita dilanda kesusahan dalam kehidupan kita, maka yang pertama, kita mesti selalu berdoa dan juga berdiam diri di hadapan Tuhan untuk menunggu apakah langkah yang Dia akan tunjukkan kepada kita. Dan kita harus mengikuti kehendaknya dan juga arahannya supaya kita dapat dibebaskan. Dan sebab yang kedua, Tuhan membenarkan kesusahan melanda ke dalam kehidupan adalah agar kita dapat memberi kemuliaan kepadanya setelah Dia membebaskan kita. Dalam ayat 31, apabila Tuhan memang melakukan mukjizat itu, laut itu dibelah dan mereka jalan menyeberangi Laut Merah. Apabila semua orang Israel sudah menyeberangi Laut Merah, maka Tuhan sendiri yang menutup jalan yang kering itu dengan lautan, dan semua tentera Mesir tewas dan mati di dalam laut itu. Dan apabila mereka nampak kekuatan dan juga mukjizat Tuhan, maka ayat 31, mereka pun mulai takut Tuhan dan percaya Tuhan. Dan inilah sebabnya, melalui kesusahan kita boleh nampak macam mana Tuhan membebaskan kita. Dan selepas itu kita akan rasa kagum dengan kebesaran Tuhan yang telah membebaskan kita daripada kesusahan, sehingga kita dari hati yang tulus itu memuji Tuhan. Dan ini adalah sebabnya. Tetapi ada juga pada masanya kita tidak dibebaskan. Adakah kita tidak memberi kemuliaan kepada Tuhan apabila kita tidak dibebaskan? Tidak. Dan di Ayub pasal 1 hingga 21 hingga 22, kita dapati bahawa apabila Ayub dilanda kesusahan yang besar itu, dia tidak pernah merungut dan juga memarahi Tuhan, tetapi dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Kita mesti tahu bahawa
Kita dibebas atau tidak dibebas itu pada tangan Tuhan. Kita jangan paksa Tuhan untuk membuat kehendak kita, tetapi kita sendiri yang meletakkan kepercayaan kita dan menunggu. Kalau Tuhan membebaskan kita daripada kesusahan, maka puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak, sama juga kita puji Tuhan. Inilah konsep pemujian yang benar. Kita memuji Tuhan bukan sebab Dia hanya melakukan perbuatan baik dalam kehidupan kita, tetapi apabila kita masih dilanda kesusahan, kita perlu juga memberi kemuliaan kepada Tuhan, kerana Dialah berkuasa atas segalanya. Cuma kita belum tahu apakah sebab dan kehendaknya pada kita semua apabila dilanda kesusahan. Dan Habakuk juga berkata, sekalipun pokok ara tidak berbunga dan pokok anggur tidak berbuah, biarpun hasil pokok zaitun mengecewakan dan ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun domba gaib daripada kurungannya dan tidak ada lembu di dalam kandangnya, tetapi apa yang Habakuk kata, aku akan bersukaria kerana Tuhan dan bergembira kerana Allah yang menyelamatkan aku. Dan ini adalah tahap yang sangat tahap spiritualitas ataupun kerohanian yang tinggi yang dialami oleh Nabi Habakuk. Dia tahu bahawa walaupun apa yang dia nampak itu tidak berhasil dan bukan selari dengan kehendaknya, tetapi dia tetap memilih untuk percaya dan juga bersukaria dan memberi kemuliaan kepada Tuhan, kerana dia tahu siapanya Tuhan yang dia percaya, dan dia tahu juga Tuhan pasti menyelamatnya pada suatu hari nanti juga. Dan daripada bacaan hari ini adalah satu insiden di dalam perjanjian lama. Apakah dia kaitan dengan Yesus Kristus? Apakah kaitan bacaan ini dengan situasi kita semua pada hari ini? Daripada bacaan hari ini kita boleh nampak pembebasan orang Israel melalui tangan Tuhan dia sendiri. Kerana mereka meletakkan kepercayaan kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang menggunakan caranya untuk memimpin orang Israel keluar daripada perhambaan Mesir, dan juga melindungi mereka daripada kejaran tentera orang Mesir. Dan untuk Yesus Kristus pula, Dia yang sendiri memimpin kita semua keluar daripada perhambaan dosa. Apa yang ditulis dalam bacaan tadi merupakan prototip dan juga bayangan apakah kerja yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Kita pun umpama orang Israel yang diperhambakan oleh dosa. Dan bagaimana kita hendak melepaskan diri? Kita tidak dapat, kerana kita lemah. Kita tidak dapat membebaskan diri daripada dosa. Maka Tuhan sendiri yang mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus Kristus pun sanggup untuk melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah, dan Dia menyerah diri untuk mati di atas salib. Dan perbuatan ini telah membebaskan semua yang mempercayai Dia. Sesiapa yang meletakkan kepercayaan atas Yesus Kristus akan dibebaskan oleh dosa. Dan melalui kebangkitannya, kita ada harapan, dan juga kita tahu bahawa Yesus berkuasa atas maut. Dia berkuasa atas dosa. Dan kita juga orang yang percaya dapat juga bebaskan diri melalui Yesus Kristus dan mencapai kemenangan apabila kita masuk ke dalam kerajaan syurga. Maka inilah kepercayaan kita. Kolose pasal 1 ayat 13
hingga 14, dia kata Yesus telah melepaskan kita daripada kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang dikasihinya. Melalui dialah kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. Allah yang melepaskan kita daripada kegelapan dan masuk ke dalam kerajaannya. Dan melalui Yesus Kristus kita ditebus dan mendapat pengampunan dosa. Dan inilah perkara yang harus ingati oleh kita semua. Inilah jaminan daripada Yesus Kristus. Kalau kita percaya, maka kita akan ditebus. So, saudara-saudari, apabila kita dilanda kesusahan ketika kita masih ada di bumi ini, kita mesti tahu bahwa Yesus telah memenanginya. Kita sudah tahu kesudahan ataupun keputusan peperangan rohani ini yang tidak nampak ini sudah pun dimenangi oleh Yesus Kristus. Cuma kita belum nampak lagi karena kita masih di bumi ini. So, walaupun kita ditimpa kesusahan, tapi jangan kita lupa bahwa kita ada Tuhan yang selalu memimpin kita. Inilah jaminan. Kita mesti tahu dan jangan ditipu oleh iblis. Mungkin kita akan rasa kecewa, tetapi berhiburlah karena Yesus bersama kita semua. Dia tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Dan apa kesusahan yang melanda bukan perkara yang besar. Seperti kawan-kawan Daniel yang dibuang ke dalam dapur api itu. Mereka tetap percaya dan berkata, mereka percaya bahwa Tuhan akan membebaskan mereka. Tetapi kalau Tuhan tidak membebaskan, mereka tetap berteguh iman mereka di atas Tuhan mereka, yaitu Tuhan kita. So, oleh itu adakah saudara-saudari dan juga saya, kita semua meletakkan keyakinan dan juga kepercayaan yang sepenuhnya kepada Yesus Kristus. So, soalan yang terakhir sebagai satu penutup bagi topik saya pada malam ini. Apakah satu-satunya penghiburan saudara-saudari baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Apakah penghiburannya? Mengikut soalan ini sebenarnya diambil daripada Catechism, Heidelberg Catechism, salah satu soalan yang akan ditanya apabila orang dibaptis, sebelum dibaptis ataupun sebelum diteguh confirmation. Ini soalan pertama, apakah satu-satunya penghiburan saudara-saudari baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Dan jawaban yang diberi ialah, kalau kamu percaya, maka kita baca sama-sama kalau itu jawabannya. Bahwa saya dengan tubuh dan jiwaku baik pada masa hidup maupun pada waktu mati bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia. Kalau saudara-saudari percaya, maka inilah jawaban kita, bahwa tidak kira pada waktu mati ataupun waktu hidup, kita milik Yesus Kristus. Dan ayat terakhir sebagai satu pengharapan untuk semua daripada Roma pasal 8 ayat 28. Dan kita tahu bahwa dalam semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya. Maka janganlah gelisah ataupun khawatir apabila kesusahan dilanda, kerana semua hal Allah bekerja untuk kebaikan orang yang mengasihinya, yang telah dipanggil menurut rancangannya.
Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang ada di surga, kami sangat bersyukur kerana melalui Paskah kami telah mempunyai pengharapan dalam kehidupan kami semua, bahawa kami tidak lagi dihamba dalam dosa, dan kami semua ada kemenangan atas maut dan juga dosa melalui Yesus Kristus, kerana darahnya yang menyucikan kami semua di sini, dan melalui kebangkitannya yang mulia kami mempunyai kekuatan untuk menewas segala roh-roh yang menentang kerajaan Allah. Maka sekarang kami menyerahkan kami sendiri dalam tangan Tuhan. Tuhan, bimbinglah kami melalui Roh Kudus dan memberi pengharapan kepada kami semua melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita melafaz pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa untuk eklesia dan untuk dunia ini, dan marilah kita mengucap syukur kepada Allah atas kebaikannya. Kerana dalam Injil Matius bagi 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Syurgawi kami, Engkau telah berjanji melalui anakmu Yesus Kristus untuk mendengar kami apabila kami berdoa dalam iman. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Jack sebentar tadi, agar setiap yang kami dengar dapat mempelajarinya dalam kehidupan seharian dan mengusir berkat ini kepada orang lain yang tidak bersempatan mendengar firman-Mu. Terlebih dahulu, kami ingin berdoa bagi bumi ini di mana telah didatangi satu penyakit yang luar biasa, iaitu coronavirus ataupun COVID-19 telah merebak dengan cepatnya dan ramai manusia telah terkorban. Persiapkanlah semua frontliner yang terlibat seperti doktor, jururawat dan ahli medik yang lain yang sama turut terlibat, dan juga perantara makanan seperti Foodpanda dan sebagainya dalam misi menghapuskan virus ini. Kami juga ingin menyerahkan keluarga yang ditinggalkan oleh mereka semasa bertugas agar dilindungi dan dipukusi oleh darah anak-Mu Yesus Kristus supaya tidak jangkiti oleh penyakit ini. Seperti yang kita ketahui, kerjaan mereka ini perlunya fizikal dan mental yang kuat dalam melaksanakan tugas mereka. Kami mohon kepadamu setiap mereka yang bertugas diberikan kekuatan dan ketabahan dalam diri, kerana mereka inilah yang mudah terjejas daripada jangkitan ini. Tidak lupa juga bagi seluruh umat manusia yang berada di muka bumi ini juga diberikan kekuatan dan kebijaksanaan. Kami berselindung di bawah sayap-Mu. Kesetiaan-Mu adalah perisai kami. Melalui kuasa-Mu yang besar, lindungilah hati dan binda kami dari ketakutan. Perkuatkanlah kami, ya Allah, supaya ketakutan tidak akan melupakan kami ataupun menentukan kehidupan kami. Kami menyerahkan pemimpin negara kami, iaitu yang di-Pertuan Agong, Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri dan serta Menteri dalam Kabinet yang memerintah ketika ini. Dengan terjadinya perkara ini, pastinya ekonomi bagi negara kami terjejas.
Kiranya Engkau Tuhan berilah hikmat, keadilan dan kebijaksanaan kepada mereka dalam memulihkan kembali ekonomi negara kami. Bapa yang Maha Pengasih, dengan kerendahan hati ini, kami ingin berdoa juga bagi semua umat gereja yang terkesan akibat wabak virus ini, di mana gereja telah ditutup dan membuatkan kami merasa takut dan gelisah. Tetapi di dalam 2 Timotius bagi 1 ayat 7, kata mengatakan bahawa sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan keterbitan. Biarlah apa yang terjadi kepada kami pada saat ini bukanlah menjadi kami lemah, namun menjadi kami kuat dalam mengharunginya. Bagi pelajar yang tidak bersempatan untuk pulang ke rumah masing-masing akibat wabak ini, kami ingin menyerahkan segala kekhawatiran mereka ke dalam tangan-Mu, lebih lagi mereka yang berjauhan dari keluarga masing-masing. Percukupkanlah segala kekurangan yang sedang dialami ketika ini dari segi kewangan dan bekalan bagi menempuhi peperangan ini. Engkau telah berbicara melalui anak Rasul Paulusmu, di mana setiap percubaan yang diambil adalah percubaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, kerana berbahagialah orang yang bertahan dalam percubaan, sebab ia sudah tahan diuji dan akan menerima mahkota kehidupan. Dalam kami mengingatkan mereka yang telah mati dalam iman ini, lebih lagi kepada mendiang Ibu Marcella yang telah meninggal pada Isnin yang lalu, kuatkanlah dan berikanlah penghiburan kepada mereka sisi keluarga dalam mereka mengharungi semua ini. Kami juga ingin serahkan perjalanan Marcella nanti ke dalam tangan-Mu agar selamat sampai dan terus memuji dan memuliakan nama-Mu. Pandemik ini telah menjejaskan ramai kehidupan orang di dunia ini, menjadikan kami terus berdoa bagi mereka. Sembuhkanlah mereka yang dicakiti oleh virus ini dan juga sakit yang lain. Hiburkanlah mereka yang telah hilang anggota keluarga akibat wabak ini. Terima kasih atas kesempatan dan ruang yang diberikan kepada kami ini Tuhan, untuk berkumpul bersama, mohon dan berdoa, kerana mungkin di antara kami dulunya lama tidak meluangkan masa untukmu dan rindu akan bersetuan manismu, kerana ia tidak mempunyai puasa dan terlalu sibuk. Seperti yang tertera dalam doa tarawih bagi 7 ayat 14, kami mengingatkan diri kami dengan dosa negara ini dan meminta ampun daripada Engkau. Tunjukkanlah kami belas kasihan-Mu, jauhkanlah kami daripada wabak ini, sucikanlah kami daripada dosa, pulihkanlah negara kami dengan sebulat suara dan satu hati kami menyuruh kepadamu, Allah yang Maha Kuasa, yang memelihara kota-kota kami, negara kami dan seluruh dunia daripada COVID-19. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Inilah doa kami, pemohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Marilah kita bersedia untuk memberi offertory. Simpankan persembahan anda dalam sampul surat dan bawa ke gereja selepas PKP. Marilah kita bersedia untuk menyanyi lagu offertory. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, kerana ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas
bebas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. 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 Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Selamat datang menyertai kebaktian dalam talian agape malam ini. Yang pertama, saya bagi pihak jemaah agape, kami mengucap taksiah kepada saudari Marcella atas kematian ibunya yang tersayang baru-baru ini. Semoga rohnya tenang dan damai dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga keluarganya dihibur dengan hiburan Tuhan dalam Kristus. Terima kasih saudara Jack kerana berkongsi mesej tadi. Marilah kita luangkan masa untuk merenungkan mesejnya dan tindakan susulan peribadi. Jangan lupa dan selalu kekal hubungan antara satu sama lain melalui panggilan suara atau video. Walaupun kita tak boleh jumpa dan tengok dan bersama macam dulu secara fizikal, tapi marilah kita hubungilah satu sama lain. Boleh juga hantar mesej kepada saya atau telefon saya, kerana Deaconess dan saya dua orang berada di sini saja. Saya gembira kerana komsel dan kelas pemuritan kekal berlangsung. Syabas. Dan saya menggalakkan yang belum bersama dengan komsel atau kelas pemuritan, ambillah peluang ini, kerana ada banyak masa, bukan? Dulu kata tak ada masa, sekarang ada banyak masa. Jadi ini satu cara yang baik supaya bersama-sama kita bertumbuh dalam rahmat dan pengetahuan tentang Tuhan kami, ya. Dan terima kasih kepada anda semua yang melayan dan dalam kebaktian ini. Sebagai penutup untuk announcement ini, tidak ada yang mengejutkan Tuhan, tidak pernah. Dulu, sekarang dan esok, selama-lama Dia tahu kesudahan dari awal dan permulaan dari kesudahan. Begitu juga masa kini, tak kira dia apa yang berlaku. Dan sebenarnya sebagai rakyat Malaysia, kita mengucap syukur kerana walaupun kita macam terkurung dalam tempat kediaman sendiri, tetapi kita ada makanan, kita ada boleh hubungan melalui internet. Ini semua hanya kita tinggal di rumah sajalah. Jadi continue, ya, stay safe and stay home. Dan jangan lupa, ya, marilah kita percayailah Dia, ya, Tuhan pencipta kita dan Bapa di syurga kita, ya. Percaya Dia tanpa ragu-ragu dan tanpa syarat dalam setiap keadaan,
yang saudara atau saudari berada dan atau sedang menghadapi, baik bersama umat manusia seluruh dunia maupun bersendirian. Bapa kami di surga sudah memberikan kami hadiah kurnia yang terbaik dan tiada bandingan atau tandingan. Jadi ingatlah aman, damai, kasih sejati dan segala kebijaksanaan untuk hidup di dunia ini dan di masa nanti berada dalam Kristus Juru Selamat kita. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih. Jumpa lagi. Semoga kamu semua semakin kukuh dalam kasih kurnia Tuhan dan penyelamat kita, Yesus Kristus, dan semakin mengenalnya. Baginya kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai Tuhan dan layani Dia. Dalam nama Kristus. Amin. Sekarang marilah kita sama-sama nyanyi lagu penutup. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia.
Raja mulia. Tuhan, kami mau berterima kasih lagi sekali kepada Engkau atas penyertaan Engkau ibadah online kami sebentar tadi ya Bapak Tuhan. Terima kasih atas pujian dan penyembahan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah dikongsikan ya Bapak Tuhan. Kiranya itu akan terus menguatkan iman di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami akan dapat jadi berkat kepada orang yang lain juga ya Bapak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Engkau terus menyertai kami apapun aktiviti kami seterusnya selepas ini ya Bapak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.